pihak hospital ada hubungi beliau lah, ada hubungi saya punya kawan tu, bagi tahu cakap bawa balik uri baby tu untuk dicuci. Jadi yang lebih kurang pukul 4 pagi, 5 pagi dah hampir-hampir subuh, dia dah boleh rasa dah ada something ikut dekat belakang. Ada berpuluh orang dekat belakang dia. Rasa macam ada berpuluh orang dekat belakang dia tengah menunggu untuk dapatkan uri. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat Oke guys, assalamualaikum dan selamat malam semua. Kita kembali lagi dalam kisah-kisah misteri bersama saya Bro Naim dalam MC Channel. Malam ni kita ada lagi satu cerita baru geng, yang diceritakan oleh salah seorang daripada kawan saya geng. Beliau pernah mengalami gangguan mistik daripada hospital geng. Beliau menceritakan kepada saya itu berlaku lebih kurang 3 tahun lepas, ketika saya punya kawan ni dia baru dapat cahaya mata yang pertama. Tu pihak hospital ada hubungi beliau lah, ada hubungi saya punya kawan tu, bagi tahu cakap isteri dia dah nak bersalin. So benda pertama yang dia akan buat, dia akan preparekan semua barang-barang tu, bawa pergi ke hospital kan. Dan pada masa yang sama, dalam tempoh menunggu dia bagi tahu anak dia selamat dilahirkan. Dan memang dah tugas seorang suami untuk membawa balik uri baby tu untuk dicucikan dan ditanam kan, mengikut cakap kalau mengikut adat orang Melayu lebih kurang macam tu lah. So nak dijadikan cerita sepanjang perjalanan. Okey, dia punya wife dengan anak ada dekat hospital. So nak dijadikan cerita, dia terpaksa bawa balik. Jadi yang lebih kurang pukul 4 pagi, 5 pagi dah hampir-hampir subuh macam tu, dia terpaksa bawa balik benda tu. Sebab benda tu kalau nak disimpan uri tu, kalau nak disimpan lama, dia jadi macam tak best tau. Okey, dia jadi macam-macam. Sebab kita punya tradisi kita punya adat kita punya kepercayaan kita, setengah orang cakap tak elok uri lama-lama kan, jadi ada benda tu ikut, benda ni ikut kan. Tapi kejadian yang member aku cerita ni, benda tu terjadi dekat dia geng. So dia daripada hospital geng, dia drive satu orang, dia rasa macam ada something kat belakang. Tapi dia macam dia kentalkan hati dia, dia jalan juga geng. Dia jalan macam biasa. Bila dia jalan macam biasa, so sampai dia banyak kali dia drop dia punya kereta geng, sampai pam minyak dekat atas highway tu dia berhenti kejap. Lepas tu dia relax, dia santai, dalam 5-6 minit dia start kereta, dia jalan balik kan. Nak sampai ke dia punya rumah, adalah 2-3 kali dia berhenti geng. Sampai dekat kedai dia berhenti kejap, sampai dekat teki kawasan-kawasan yang ada tumpuan orang dia akan berhenti. Sebab dia, member aku ni daripada hospital, dia dah boleh rasa dah ada something ikut dekat belakang kan. Ada something, dia rasa seram sejuk, dia rasa muka dia panas, dia rasa macam ada benda bercakap dekat belakang dalam kereta dia. So aku macam, bila dia cerita benda macam tu, sebab aku sendiri pun tak pernah mengalami kes-kes macam tanam uri, gangguan daripada orang cakap, daripada makhluk-makhluk yang nakkan benda tu, Jadi member aku cakap, bila dia sampai di apartment dia, dia nak masuk lift, dia rasa macam ada berpuluh orang dekat belakang dia. Tengah menunggu untuk dapatkan uri perut tu. Uri perut anak dia. Dan dia macam, daripada dia bimbit macam ni, dia terus letak dekat depan, dia jalan. Dia rasa memang ada something tengah ikut dia. So benda ni bila masuk ke rumah, benda pertama dia akan buat, dia akan azan sebab dia dah dapat rasa daripada awal lagi.
So masa sebelum dia masuk pintu rumah pun, dia dah nampak macam ada something dia tengah tunggu depan pintu rumah. Macam benda tu excited sangat, nak berebut-rebut nak benda tu. Jadi dia macam nak cakap dia okey, dia buat step by step. Kau ambil, kau basuh, kau letakkan benda-benda yang sepatutnya lah. Macam aku nak cakap pun aku tak tahu experience aku, tapi kalau orang yang biasa buat tu dia tahu kan. Benda-benda yang tu dia bungkus dengan kain dan ready untuk simpan. Tapi bila masa member aku buat tu, dia pasang ayat Quran lah dalam rumah dia. Sebab dia dah rasa, setengah orang mungkin tak ada pengalaman tu, tapi macam dia dah dapat rasa pengalaman tu. Dia dah dapat rasa aura tu. Jadi dia dah, orang cakap dah prepare siap-siap. Okey, aku masuk dalam rumah, aku nak kena buat ni, aku nak kena buat ni, aku nak kena buat ni. Takut benda ni kacau dia. Dia tak risah sebenarnya benda tu, sebab daripada awal pun dia dah bagi tahu. Nak masuk rumah dia bagi tahu. Orang jangan kacau aku nak buat kerja ni, aku nak buat kerja ni. Dan mungkin ada seekor yang terlepas masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke dalam rumah, waktu dia nak simpan benda tu, dia nak simpan untuk esok dia nak tanam. Benda tu macam, dia macam orang tau. Macam orang nak cakap macam mana, macam orang tu ada, dia berbentuk orang. Tapi benda tu sekilas dalam beberapa second. Dalam beberapa second benda tu macam, dia macam menunjukkan diri dia dalam keadaan yang agak marah lah. Sebab mungkin dia nak benda tu tapi tak dapat kan. So member aku yang perasan, masa member aku perasan tu, bila dia nak tukar dia punya kain plekat lepas mandi, dia tutup pintu bilik, dia tutup pintu almari dia, dia nampak benda tu duduk belakang pintu. Benda tu duduk belakang pintu macam tengah berdiri tegak tengok dia macam muka dia memang muka dalam keadaan marah. Jadi pada keesokannya dia bagi tahu malam tu ada lagi gangguan. Lepas pada uri tu tanam, gangguan tu ada lagi. Dan dia terpaksa panggil beberapa orang ustaz lah, kawan-kawan juga kan, beberapa orang ustaz untuk buat sembahyang hajat. Sebab benda tu dah masuk dalam rumah dia. Dia nak keluar, dia tak jumpa jalan keluar lah benda ni. Makhluk ni dia takkan keluar sesuka hati dia. Dia nak keluar, dia dah masuk rumah orang, dia dah bertenggek dekat dalam rumah orang. Dia akan stay dan dia akan buat macam rumah kita ni macam rumah dia sendiri. Dia akan kacau nak bini kita. Sebab tu bila kita cakap budak kecil yang berusia bawah 1 tahun ataupun 1 tahun lebih, diorang ni diberi orang cakap, diorang diberi kebolehan untuk melihat makhluk-makhluk ni. Sebab kalau kita perhatikan, setengah budak kecil ni kadang-kadang dia suka bermain sorang-sorang, dia suka geluk sorang-sorang, dia suka bercakap sorang-sorang, dia suka menangis. Bergantung kepada situasi-situasi yang ada masa tu, apa yang benda dia nampak masa tu. Sedangkan kita yang dewasa ni pun ada lah yang diberi kebolehan untuk sixth sense tu, yang melihat makhluk-makhluk benda ni. Tapi macam aku sendiri memang aku tak ada pengalaman bab ni. Tapi inilah kisah yang dikongsikan oleh kawan aku sendirilah. So aku jadikan salah satu aku punya story untuk aku bagi tahu dekat awal orang kat luar sana, supaya kalau in case ada kejadian-kejadian macam ni, korang dah tahu nak kena buat apa kan. Dan kalau boleh, kalau ada cerita-cerita yang best kat sana, boleh terus email pada saya lah, untuk saya buat dalam bentuk video dan penerangan dan penceritaan yang agak orang cakap simple, mudah difahami kan. Okay, thanks, terima kasih sekali lagi untuk MJ Channel. Okay, dan kita tunggu akan ada video-video yang lain selepas ini. Assalamualaikum.